Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam halaqah Al-Quranul Karim Mari Ngaji musim kedua. Hari ini episod yang ke-9. Kita akan baca bermula daripada ayat 30 sehingga ayat 33 insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Suara saya jelas ataupun tidak, minta tolong komen dulu. Jelas tak suara? Minta tolong komen. Jelas dari Sungai Buloh, alhamdulillah. Okey, untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita buka dulu majlis kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Cumanya awal-awal minta maaf suara saya tak berapa baik hari ni. Agak sedikit terganggulah. Okey. Dari kucing clear, alhamdulillah. Kita akan baca muka surat yang ke-6 ayat yang ke-30 insya-Allah. Okey. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Okey. Kita sambung, habiskan satu ayat. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Okey. Bukan muka surat 36, muka surat 6. Okey, muka surat 6 ayat yang ke-30. Jangan gabung antara 30 dan 6. 30 ayat ke-30 muka surat yang ke-6. Okey, jom kita sama-sama bedah dulu ayat ni. Wa idh qala. Waw, wa. Dia tak sampai tahap wa, tak wa. Berlaku istidaratul fam. Bulat mulut kita ni membulat, bibir kita bulat. Wa idh, huruf dhal hujung lidah di hujung gigi atas. Wa idh keluar sedikit. Okey, dia ada rakhawah. Okey, dia tidak ada hams. Okey, wa idh qala. Okey, dan dia rakhawah, tidaklah sampai kita baca wa idh qala, tak boleh baca gitu. Wa idh qala, habiskan dal, kita ambil huruf qaf. Qaf pula qa. Angkat pangkal lidah. Qa. Okey, buka mulut. Wa idh qala, bukan wa idh qala, tak boleh baca gitu. Qa. Okey, pangkal lidah terangkat, tengah lidah tidak ada lekuk. Okey, dia jatuh sahaja. Qala, huruf lam hujung tepi lidah diletakkan di gusi. La, al. Jangan kita baca al. Qala, tak boleh. Qala, kita nak qala. Rabbuka, ra. Kita nampak ada sedikit lekuk. Dia syibih itbaq, ada sedikit lekukan lah. Dia bukan huruf itbaq, tapi dia huruf tebal. Bila ra disebut dalam keadaan tebal, dia ada sedikit lekukan pada tengah lidah yang menghasilkan huruf tadi tebal. Dalam masa yang sama, kita tak boleh hilangkan takrir. Ra, rabbuka. Okey, takrir dan huruf ra dia bersifat dengan tawassut. Tawassut maksud dia apa? Permukaan lidah ni yang kena dengan langit dalam keadaan yang tidak kuat. Ra. Rabbuka lil malaikati mala. Hujung tepi lidah diletakkan di gusi bahagian atas, kita buka la. Kita sentuh dulu barulah dia lari menjauh. La. Mala, alif dan hamzah dalam satu kalimah kita baca dengan panjang 4 harakat. Lil malaikati inni. Okey, inni. Dengun nun bertasydid wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Dia gunnahkan mim dan nun yang berada dalam keadaan tasydid. Dan bila sebut gunnah, miqdaruha harakatain, qadarnya 2 harakat. Cuma maratib dia apa? Maratib gunnah ni, tingkatan maratib al-gunnah, tingkatan gunnah ni dia berkait dengan tamakun ataupun tidak, ataupun kemantapan dengun yang masuk ke dalam hidung. Bincang di antara musyaddad, mudgham, mukhfah. Itu perbincangan dia lah. Okey, seterusnya inni, ni nun bagi bawah, ni kita tarik. Ni tarik ke sudut belakang bawah. Ja'ilun fi, ja. Jangan baca ja. Jangan baca dengan ada angin, tak boleh. Kita nak dia tidak ada angin. Ja'ilun fil ardi khalifah. Fil takrir ra. Fil ardi khalifah, takrir dan tawassut. Okey, tawassut maksudnya apa? Dia sentuh di langit yang tak rata dalam keadaan yang tidak kuat lah. Fil ardi, lalu terhasil takrir. Fil ardi khalifah. Khalifah pun satu lagi. Khalifah, kha.
dia tidak ada lekuk. Nampak tak? Kha, khalifah. Okey, kita tak boleh baca khalifah, khalifah. Sebab tu kita tak boleh pakai huruf tebal, kita kena muncung, tak boleh. Okey, bahagian atas saja kita kena buka. Buka untuk huruf isti'la, bukaannya 2 jari lah. Buka pula dalam keadaan bisyaklin muhayyid, mulut berada dalam keadaan bebas. Okay, seterusnya, qalu ataj'alu fiha, qalu qalu, bukan qalu, tak, qalu ataj'alu huruf mad. Okey, kita jumpa atas dia ada ombak, selepas dia ada hamzah. Dalam 2 kalimah kita baca dengan mad jaiz 4 harakat. Okey, baca dengan 4 harakat. Qalu ataj'alu fiha, huruf jim sukun, qutbun jad, huruf jim adalah huruf qalqalah. Bila mana dia sukun saja kena bunyi qalqalah. Okey, selesai. Cuma bagaimana cara nak kita nak baca qalqalah? Ataj'alu, boleh tak gitu? Jawapannya tak boleh. Kita kena terus ataj'alu. Yang keduanya, huruf jim kita jangan bagi ada angin, walaupun kita ni mudah sangat sebut jim berangin. Okey, tak boleh. Ataj'alu, jangan ataj'alu. Tu kita telah pindah daripada rumah di wasl lisan kepada depan ni, zahril lisan. Tak, kita mesti keluarkan daripada tengah. Ataj'alu. Bila syiddah ni, huruf jim dia tidak ada angin, tak boleh baca ataj'alu, tak boleh. Okey, kalau siapa-siapa baca gitu kena ubahlah. Okey, seterusnya man yufsidu fiha, huruf fa, hujung gigi atas dengan bibir bawah yang basah. Yufsidu. Selesaikan fa, barulah kita ambil huruf sin. Jangan kita tak selesai lagi fa, kita dah ambil huruf sin. Bacaannya macam mana? Yufsidu fiha, yufsi. Tak boleh. Selesaikan dulu fa, yufsidu fiha, barulah kita ambil sin di makhrajnya, bukan di makhraj fa. Okey, yang menjadi masalahnya kita suka ambil huruf sin di makhraj fa dan tidak dinafikan huruf fa bertemu dengan huruf sin adalah satu benda yang agak susah dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Wa yasfiku dima, sama juga. Wa yasfiku, jangan wa yasfiku. Tak. Wa yasfiku, selesaikan sin, ambil huruf fa. Kita baca Al-Quranul Karim ni tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena selesaikan satu persatu. Selesai satu huruf, kita pindah kepada satu huruf yang lain. Selesai satu huruf, kita pindah kepada huruf yang lain. Barulah bacaan kita tu tadi jadi okey. Okey. Seterusnya, timbul angin sendiri. Kena ajar lah. Sebab sifat dia tak ada angin, kita tak boleh nak bagi angin. Huruf jim kan. Dia. Okey, seterusnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua. Diharapkan jelas, dan seterusnya tolong saya klik button share untuk kita jadi ad-dalu ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Ad-dima'a, dima. Nampak tak? Mulut saya bila sebut mim tu, lidah kita kat bawah. Mim, bibir atas dan bibir bawah. Dalam keadaan yang relax saja. Dima'a. Dia bukan baca dima'a, tak, ma. Dan huruf mim walaupun dia ada aslul gunnah, ataupun kita sebut mim, dia mesti ada keluar ikut hidung. Kita tak perlu tambah. Mesti kita sebut dalam keadaan yang natural. Ad-dima'a. Okey. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Wa nahnu huruf ha. Huruf ha ni dia mesti keluar daripada makhrajnya, wasl lisan. Wa nah, dan kita
Nak sebut satu huruf ni, kita tak boleh tinggal makhraj dan sifat dia. Keluarkan daripada makhrajnya wastul lisan dan sertakan sekali sifat bagi huruf ha. Sifat huruf ha ni apa? Huruf ha, dia ada hams, dia ada rakhawah. Tapi hams dia, rakhawah dia tak panjang. Kita tak perlu baca wa nahnu nusabbihu bihamdik, tak. Habis. Sebab kita kena ingat dalil yang penting dalam bacaan Al-Quranul Karim adalah antaranya mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi an-nutqi bila ta'assufi. Sebut huruf kena sempurna, min ghairi ma takalluf, tapi tak boleh nak berlebihan. Kalau kita rasa kita sebut ni berlebih dah, tu salah. Kaedah kita menyebut huruf adalah dia datang ataupun dia dikeluarkan dalam keadaan kita tidak menambah dan kita tidak membuang. Kita tidak menambah dan kita tidak memotong. Maksudnya kalau kita baca wa nahnu, kita potong. Kalau kita baca wa nahnu, kita rasa kita tambah, tu tak boleh. Dia mesti berada dalam keadaan relax. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Nusabbihu, ha bagi depan hu kena muncung. Bihamdik, biha, buka biha bagi atas. Dan huruf ha ni dia keluar daripada halqum, wastul halq, tengah halqum. Dan bila kita sebut dia bukaan bagi mulut huruf ha ataupun huruf halq ini semuanya lebih luas berbanding dengan huruf yang lain. Biha, bihamdika wa nuqaddisu lak, wa nuqa, nuqa, wa nuqa, qa bukan mulut, bukan wa nuqa. Sebutan huruf Arabiyah ataupun huruf Hijaiyah dia tak boleh tarik ke dalam, dia mesti dilontarkan keluar. Nuqa wa nuqaddisu lak, nuqaddisu lak, nuqaddi, dal bagi bawah di kita tarik, sin bagi depan su kita muncul, lak, lam bagi atas kita buka. Beginilah hal keadaan mulut kita ketika mana kita baca Al-Quran. Kita jumpa je huruf bagi atas, kita kena fathus syafatain, kena buka kedua mulut kita. Okey, yang apabila kita jumpa baris bawah, maksudnya apa? Kita kena kasrus syafatain, tarik bibir ke belakang. Apabila kita jumpa baris depan, kena dhammus syafatain, kena muncung ke depan, kena muncung. Okey, apabila kita sukun, balik asal. Okey, bukan balik awal tapi balik asal. Ini semua adalah riadah dalam bacaan Al-Quranul Karim yang perlu kita praktik bersama. Okey, yang perlu kita praktikkan bersama. Okey, seterusnya qala inni, okey, qala inni a'lamu. Kalimah inni a'lamu panjang 4 harakat, mad jaiz. Mad jaiz ni maksud dia apa? Atau mad munfasil. Kita jumpa harfu mad, huruf mad, atasnya ada ombak, selepasnya ada hamzah, mesti kita baca dengan panjang 4 harakat. Walaupun namanya jaiz, tapi hakikatnya kita telah dipilih untuk membaca dengan panjang 4 harakat. Walaupun di sana tidak dinafikan ada, boleh dibaca dengan 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat atau 5 harakat. Tapi kita telah dipilih jalan untuk kita baca adalah di Malaysia ni adalah dengan tarik Syatibi, mad jaiz 4 harakat. Okey, boleh tak kita nak baca dengan 2? Boleh. Ahlan. Tapi mesti kita belajar dengan tarik yang lain, jalan yang lain. Boleh tak kita nak baca 3? Boleh, tapi dengan jalan yang lain. Boleh tak nak baca 5? Boleh, tapi dengan jalan yang lain. Semuanya jalan telah ada. Riwayat Hafs Asim dia ada 50 jalan lebih. Kita boleh lalu mana-mana jalan dengan syarat kita ada lesen lah. Lesennya adalah kita kena belajar. Okey. Seterusnya, kalimah a'lamu, huruf ain. Malam ni sakit tekak tapi banyak main huruf halqum, dia jadi makin sakit lah. A'lamu, a'lamu, a'lamu. Buka. Jangan kita baca a'lamu. Ambil dalam sangat tak boleh. Relax sudah lah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sama. Dia mesti sama. Wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Lafaz yang sama dibaca dalam keadaan yang sama. Ni dalil.
Okay, kita kena pegang ni. Orang ngaji Quran pagi, petang, siang, malam ni dia kena lebih daripada orang lain lah. Sebab saya tahu masya-Allah tabarakallah, ada di kalangan yang bersama dengan saya hari ni kelasnya pagi, tengah hari, petang, malam. Jadi kalau dengar sekadar dengar kita tak syok lah. Okay, kita kena dapat sesuatu yang advance berbanding dengan orang lain. Orang yang belajar Quran sekali sehari atau seminggu sekali ni, kita kena lebih sebab kita belajar setiap hari. Maka dalil-dalil menjadi rujukan dan menjadi pegangan dalam bacaan kita kena pegang. Okay, antaranya adalah huruf yang sama, wa nahnu, a'lamu, kan ain huruf ni mati, sukun. Okay. Ma la ta'lamun, huruf ain yang kedua ni kalimah ta'lamu pun sukun juga. Dan ianya datang dalam keadaan sebelumnya baris atas. A'lamu, ta'lamu, mesti dibaca dalam keadaan yang sama. Begitu juga ada setengahnya kita baca arid lisukun. Okey, ada, walaupun tidak dinafikan ada ulama yang berkhilaf, tapi setengah ulama dia berpegang dengan apabila kita baca arid lisukun 2 harakat, maka yang lain kita kena turut 2 harakat. Apabila kita baca dengan 4 harakat, yang lain kita kena turut baca 4 harakat. Apabila baca dengan 6 harakat, yang lain turut baca dengan 6 harakat. Dalilnya mana? Wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Lafaz yang sama dibaca dalam keadaan yang sama. Kan sama-sama arid. Maka dibaca dalam keadaan yang sama. Okey. Bismillah. Seterusnya وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاء. Tak sempat nafas, tarik nafas balik. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Okay. Minta maaf. وعلم huruf ain. وعلم la, hujung tepi lidah diletakkan di gusi. La, alla, wa'alla, ma dalam keadaan yang tak kuat juga. Okey. Huruf lam, huruf ain, huruf lam, huruf mim dia sama. Apa? Dia bersifat dengan tawassut. Wa'allama, wa'a, lebih daripada satu jari. La, ma, semua kena buka. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ huruf sin. Huruf sin dia ada hams, dia ada rakhawah, dia ada safir. Okey. Cumanya antara part yang menjadi kesalahan dalam bacaan kita adalah setengahnya dia memotong hams ataupun hams dengan rakhawah yang ada pada huruf sin. Dia baca Adamal asma, dia potong ataupun dia nafas dia tahan. Okey, sebenarnya tak boleh. Kita kena tahu bahawa huruf sin ni dia bersifat dengan hams, rakhawah. Dia adalah huruf infitah. Infitah ni lidah kita berada dalam keadaan relax. Kalau kita baca lidah dalam keadaan kejang ataupun lidah kita menahan, maka ianya bukan infitah. Okey. Lalu kita kena baca Adamal asma, lidah kita relax. Adamal asma'a kullaha. Adamal asma. Okey, jangan baca asma ataupun asma'a. Kita tambah tak boleh juga. Ataupun yang lebih buruk lagi kita baca Adamal asma'a. Tak boleh lah. Semua itu tak boleh. Kita nak relax, kita nak baca dalam keadaan sempurna, tanpa ada tambah, tanpa ada tolak. Adamal asma wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Asma'a, lidah kat bawah. Asma'a.
Dia bukan kita baca asma'a kullaha, tak. Lidah mesti berada pada tempat tidur dia. Seterusnya, summa. Jangan huruf mim kita tekan 100% ke 200% ke, tak boleh. Okey, dia tetap asalnya adalah tawassut. Summa. Okey. Sebelum tu ada dua benda saya nak sebut. Huruf sin ni, kenapa orang baca lidah mesti kejang? Sebab dia katakan sofir, Ustaz. Tak. Sofir tu benda lain. Dia bukan berkait dengan lidah kena kejang, tak. Jangan baca adamal asma as. Sebab dia kata kita kena kejangkan lidah sebab kita nak keluarkan angin yang kuat. Tak. Dia kuat. Okey, angin, suara yang keluar ni dia bukan bergantung dengan dalam yang berada dalam fikiran kita, tak. Tapi ianya mesti diambil dengan cara talaqqi wal musyafahah daripada guru, daripada masyayikh. Okey, kita tak boleh nak kita fikir macam ni kot, kita pun buat, tak. Okey, dia bukan begitu dalam bacaan Al-Quran. Sebabnya dia ambil daripada orang yang thiqah dan orang yang mutqin dalam bacaan Al-Quranul Karim. Adamal asma. Dia dah ada hams, ada rakhawa, ada safir. Okey, yang keduanya, apabila kita jumpa kalimah thumma, kita boleh terus ambil lah. Contoh kita baca wa 'allama adamal asma'a kullaha. Okey, selepasnya ada thumma. Jadi kita boleh ambil thumma 'aradahum 'alal malaikah. Antara rahsia penggunaan kalimah thumma dalam bahasa Arab adalah, contoh kita tengok wa'allama, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam alaihi salam, Nabi Adam semasa baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam. Allah ajar semua jenis nama-nama. Thumma semua jenis nama-nama. Okey. Thumma maknanya datang selepas tu, selepas beberapa ketika. Aradahum 'alal malaikah. Membentangkannya di hadapan para malaikat. Okey, jom. Jangan kemam. Huruf mim rapat bibir, jangan kemam. Ya, jangan kemam. Jangan ketap bibir. Relax. Summa. Jangan baca summa. Hilang. Tak boleh. Kita nak relax. Summa. Okey. Aradahum 'alal malaikah. La. Dia sentuh di makhraj lam, hujung tepi lidah sentuh di gusi, lepas tu dia turun. Malaikah. Okey, kita ambil faqala. Faqa. Kenapa? Berbeza buka mulut, kan dua-dua baris atas. Berbeza kerana fa huruf yang istifal bukaannya lebih sempit. Qaf huruf yang isti'la bukaannya lebih luas. Fa. Affa. Banyak ni fa. Huruf qaf qa. Faqala. Satu-satu dah ni saya tunjuk ni. Nak bagi tahu tentang kepentingan kita baca, buka mulut untuk baris atas, dan bagaimana cara kita nak buka. Bukan pula mulut kita mesti dalam keadaan bebas, tak ada unsur kita nak sengit, kita seringai, kita muncung, tak. Okey. Seterusnya, faqala ambi. Rapatkan saja. Ambi. Bak bagi bawah bi. Faqala ambiuni. U kena muncung. Biuni. Faqala ambiuni. Okey, seterusnya biasma. Lepas bias, jangan baca biasma, tak boleh. Ataupun biasma, tak boleh juga. Relax. Biasma. Buka mulut, ujung lidah jatuh. Haulai. Okey, ha mak jaiz, lai mak wajib. Beza tak? Beza pada hukum, tapi
namanya ataupun panjangnya mat yang kita baca dia mesti sama. Okey, dia mesti sama. Haulai. Okey. Haulai in kuntum sadiqin. Sadiqin. Sa. Ada lekuk tengah lidah. Sa. Sadiqin. Qin. Kita tarik. Okey, seterusnya pening lalat saya dengan sifat huruf. Sifat huruf dia tak pening dah, cuma kita yang pening. Kita yang pening sebab apa? Sebab kita kemungkinan kita belajar ataupun kita tak ingat sangat ataupun kita tak latih. Maka kita akan jadi pening lah. Sebab sifat huruf ni, satu huruf dia ada banyak sifat. Ada 5, ada 6, ada 7 sifat. Maka kita kena perhatikan satu persatu, selesaikan satu persatu, dan sifatul huruf ni kita kena kuasai dengan baik kalau kita nak baca Al-Quran dengan baik lah. Seterusnya, okey, kita ambil satu ayat lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, kita sambung. Qalu subhanaka. Sama juga huruf Quran ni, sifat Quran ni, kalau kita dapat satu, insya-Allah kita akan dapat yang lain. Sebab apa? Sebab ianya adalah pengulangan-pengulangan yang berlaku dalam bacaan kita. Tengok, qalu faqala, qala, banyak dah kita ulang malam ni saja pun dah banyak dah. Maka kalau kita betul sebutan qaf bagi atas selepasnya ada alif, maka berapa banyak tempat yang kita betul. Yang tak baca lagi kat belakang ni kita dah betul lah. Tapi kalau kita salah daripada awal, confirm perkataan tersebut, huruf tersebut, sampai akhir kita salah. Okey, sampai akhir kita salah. Kita mesti cerapkan satu persatu, sebut, biar dapat sebut satu persatu. Tak dapat banyak tak apa, tapi kita dapat sebut dengan baik. Okey, walaupun sikit-sikit setiap hari kita latih, kita akan dapat lah. Ataupun kalau kita jenis pulun belajar tapi kita tak ada murajaah, kita tak ada orang nak cek bacaan kita tak ada usaha untuk kita betulkan, tak boleh juga. Okey, dia jadi bazir masa. Pagi belajar, tengah hari belajar, petang belajar, malam belajar, tapi tak ada latihan, tak ada orang yang semak bacaan kita. Maka ianya tidak hasilnya tidak seperti usaha yang walaupun dia bukan usaha yang sebetulnya, tapi usaha tu banyak dah lah kita dengar, kita belajar. Okey, qalu bukan mulut, dua jari. Qalu subhanaka, terus subhanaka, jangan baca subha tak. Subhanaka. Okey, ramai juga yang tidak konsisten. Biasalah tu. Qalu subhanaka, subhanaka la. Okey, mulut kita, lidah kita nak lembut belaka. Barulah kita mudah, kita nak angkat, kita nak letak, kita nak buka, kita nak muncung, kita nak seringai, baru mudah. Okey, kita tak boleh nak kejam bacaan kita, tak boleh. Okey. La ilma lana, ilma, la ilma lana. Jangan baca la ilma lana, tak boleh. Dia mesti daripada halqum. Ilma lana, lam nipis, nun nipis. Lam tawassut, nun juga tawassut. Jangan baca lana, na. Kenapa banyak masuk hidung? Kan dia huruf ada gunnah. Tak. Dia tak perlu berlebihan. Kita just sebut biasa.
Sebab apa? Sebab bila nun hujung lidah sentuh di langit, maka saluran untuk angin keluar dah tertutup. Dia cari saluran lain. Automatik. Tanpa kita perlu tambah. Lana. Illa ma'allamtana. Illa. Jangan illa. Tak boleh. Illa. Ringan je dia letak. Hujung tepi lidah dia letakkan di gusi. Illa ma'allamtana. Jangan baca alam. Kita tak buka pun mulut. Sedangkan huruf ain kita nak sebut, kita kena buka. Illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Masuk ke dalam hidung. Dia gunnah. Innaka. Okey, ini adalah huruf nun yang bertasydid. Gunnahnya paling tinggi lah, paling amkan, paling kuat. Dia tak perlu kita baca. Dan ada setengah orang dia kata bila nun bertasydid ni, dia kata dia yang paling kuat, maksudnya dia paling panjang. Sebab tu dia kata innaka antal ali. Innaka 4 ada, 6 ada, 7 ada, 10 pun ada baca panjang. Tak boleh. Walaupun dia paling kuat, kuat apa? Dia paling tinggi martabatnya. Tinggi martabat bukan membawa maksud panjangnya gunnah. Bukannya ni gunnah akmal ma yakun, ni gunnah paling panjang. Gunnah kamilah pendek sikit. Gunnah naqisah lagi pendek. Tak. Dia memang ada pembahagian antara gunnah kamilah dengan naqisah. Gunnah kamilah dia mesti harakatain dalam kadar 2 harakat lah. Gunnah naqisah dia kurang daripada tu. Okey, cuma di kalangan yang musyaddad, mudgham, mukhfah ni, dia ada lagi pembahagian dia. Mana yang paling tinggi martabatnya. Mana paling tinggi martabat maksudnya apa? Martabat gunnah yang masuk ke dalam hidung. Mana lagi kuat? Musyaddad paling kuat, mudgham nombor 2, mukhfah nombor 3. Begitu cara kita memahami. Kita memahami apa? Memahami perbahasan berkaitan dengan gunnah. Okey, seterusnya innaka. Cukup. Innaka. Contoh. Kalau kita tutup hidung, dia potong. Sebab apa? Ni petanda bahawa dia masuk tu kuat dalam hidung. Innaka. Anta. Dia tak sama. Huruf nun ni, nun ikhfa. Sebab tu dia musyaddad, mudgham, mukhfah. Maya. Contoh kita baca. Tak boleh. Maya. Okey. Maya. Huruf ya. Nun mati bertemu dengan ya. Idgham. Mukhfah pula. Anta. Dia kurang sikit. Dia kurang. Panjang sama, tapi tamakun dalam hidung ni yang berbeza. Yang membezakan antara mereka. Okey. Anta. Huruf nun mati jumpa dengan tak. Ikhfa yang berada dekat dengan makhraj nun. Huruf tak berada dekat dengan makhraj nun. Dia masuk cepat, dia masuk pekat. Anta. Dia tak boleh baca. Anta. Tak. Anta. Boleh beza tak? Okey. Anta. Masuk terus. Jangan anta. Kita mesti mendekat dengan makhraj huruf ta. Al-alimu, al-alimul hakim, mul hakim. Jangan mula hakim, tak boleh. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Okey, hakim berapa harakat? 4 harakat. Kita sebab kita dah baca yang lain 4. Boleh tak baca 2? Boleh. Boleh baca 6? Boleh. Tapi kita pilih 4. Kenapa? Kerana dia adalah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Okey, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Okey. Sadaqallahul azim. Kita berhenti di situ dulu untuk malam ni. Dah 11:09 malam.
Sekarang saya bertalaki dengan ustaz dari Sabah. Alhamdulillah ustaz tu didik selagi belum tepat dia suruh ulang lagi. Itu cara masing-masing lah. Setengah orang baca salah, ulang. Lepas tu kalau salah lagi, ulang lagi. Selagi ulang berapa kali, kalau tak betul lepas pun ada juga. Sebab nanti dia akan jumpa lagi. Nanti kita nak baca 600 muka surat lebih. Kalau dia ulang, selagi tak dapat dia ulang, bila nak habis. Tapi itu adalah cara pengajaran masing-masing, terpulang. Sebab setiap orang guru dia ada hadaf dia ada metod dia ada cara dia yang tersendiri untuk dia ajarkan bersama dengan pelajar masing-masing. Sadaqallahul azim. Ada persoalan tak? Okey, tak ada, kita berhenti di sini dulu insya-Allah. Saya pun sekarang ni berada di Bacok. Saya nak balik ke Kuala Krai. Cumanya saya nak war-warkan sekali lagi seminar bedah buku online Tuhfatul Atfal. Buku yang amat istimewa, buku yang berkat, masya-Allah, tabarakallah, disyarahkan oleh ulama sejak zaman dulu sampai sekarang. Perbahasan berkaitan dengan tajwid dalam matan yang ringkas, 61 bait semuanya, termasuk dengan muqaddimah dan khatimah. Dikumpulkan padanya bab-bab terpenting dalam tajwid dan merupakan kitab yang patut dipelajari oleh setiap orang Muslim, khususnya mereka yang belajar Al-Quranul Karim seperti kita lah. Dan satu laginya, kita nak belajar Al-Quran, hukum Al-Quran ni daripada sumber yang asal, sumber yang asli, sumber yang tepat. Bukannya rasa-rasa begini, tak. Kita nak setiap benda yang kita ada ni, kita mesti ada dalil. Okey. Seminar tu ada rakaman insya-Allah. Kita akan bagi rakaman. Yang berminat boleh daftar dengan Akademi Zamzam lah. Okey, fama kana khairan fahuwa min indillah, wa ma kana syarran wa dha'fan fahuwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Minta maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.